Assalamualaikum. Salam, hai. Cik apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Okay. So hari ini kita punya sesi kaunseling yang pertama lah. Pagi tadi datang naik apa? Saya drive buat kereta sendiri. Oh, kereta sendiri dari rumah ke dari tempat kerja? Dari rumah. Oh, dari rumah. Dah makan? Belum ni. Oh, jadi nak makan dulu ke? Saya boleh tak boleh. bagi masa. Saya pagi tak makan sangat. Oh, tak makan. Okay, tak apalah. Kalau macam tu, lepas habis kaunseling sesi nanti kita apa? Cik boleh pergi makan lah. Okay, sebelum tu saya nak minta sebab kita belum kenal kan, nak minta perkenalkanlah diri sedikit dulu, macam nama dan umur saja dulu. Nama saya Zahira. Umur saya 20 tahun. Saya asal dari Kedah. Dan sekarang ni saya sedang bekerja. Okey. Okey, saya akan terangkan dulu lah sesi kita akan buat sesi hari ini, kita akan buat sesi kaunseling individu lah, di mana sesi ini akan di antara saya sebagai kaunselor dan Cik Zahira sebagai klien lah. So sesi ini saya akan membantu Zahira untuk memahami dengan lebih mendalam lah masalah Zahira dan sama-sama membantu Zahira untuk cari solusi yang paling paling terbaik lah bagi Zahira. Okey. Jadi sesi ni akan berlangsung selama lebih kurang 45 minit hingga 1 jam lah. Ia bergantung kepada sejauh mana kita mendalami ataupun berbincang tentang masalah Zahira tu. Okay, faham sakit? Okey. So saya Shakira sebagai Zahira punya kaunselor lah pada hari ini, dan Zahira sebagai Cik Zahira pula sebagai klien lah pada hari ini. So ni kita punya info concern lah. Zahira boleh baca dahulu, lepas tu Zahira sign je lah. Ni ada meja. Okay, so untuk peraturan pula sesi kaunseling, sepanjang sesi kaunseling kita pada hari ini, saya cuma nak minta Zahira bersikap terbuka lah untuk menceritakan segala masalah yang terpendam dalam hati Zahira supaya saya dapat bantu Zahira. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saya nak Zahira tak main phone lah, tak main phone waktu kita tengah membuat sesi. Dan yang ketiga, kalau Zahira rasa tak selesa ataupun Zahira nak pergi tandas ke apa, Zahira boleh angkat tangan lah untuk kita cut dulu, untuk kita stop sesi kita sekejap untuk beri ruang Zahira pergi tandas lah. Okey. So sebelum kita mulakan sesi kita yang seterusnya, saya nak tanya Zahira lah, bilik ni, semua bilik ni macam okey ke? Ke sejuk sangat? Kalau sejuk sangat saya boleh turunkan semua ni. Kini saya Sejuk ni. Okay, so saya nak minta Zahira tenang dulu untuk betulkan kedudukan. Okay, jaraknya okey ke? Tak rasa terlalu rapat ke apa? Okey lah. Okay, terima kasih. Okay, so kita boleh teruskan lah. Jadi untuk sesi kaunseling ni, Zahira dah pernah datang sesi kaunseling ke? Ataupun dah buat sesi kaunseling ke sebelum ni? Saya tak pernah. Ini first time. Okay. Jadi sebabkan yang ni first time Zahira punya sesi kaunseling, saya nak bagi tahu Zahira lah di mana sesi kaunseling ni kita terikat dengan etika kerahsiaan. Jadi Zahira tak perlu takut lah apa yang Zahira bincangkan, masalah-masalah Zahira dalam sesi ni akan disebarkan kepada pihak luar ke apa, tidak. Sebab sesi ni kita akan terikat dengan etika kerahsiaan, di mana semua apa yang kita bincangkan dalam ni hanya dalam bilik ni je. Maknanya dia tak akan keluar daripada bilik ni. Kita keluar je, langkah keluar je dari bilik ni, semua kita tinggal dalam ni. Jadinya benda ni akan terikat dengan harta kerahsiaan, melainkan ianya memberi memberi kesan buruk kepada pihak ketiga
itu saya kena rujuk kepada pihak yang berkuasa lah, yang bertanggungjawab. Jadinya setakat ni saya faham. Jadi saya harap saya dapat orang kata apa, dapat meluahkan atau berkongsi masalah secara terbuka lah, supaya saya dapat sama-sama bantu Zahira. Okey. So sebelum tu tadi Zahira dah perkenalkan diri kan, Zahira nama Zahira, lepas tu umur 20 tahun. Betul-betul. Okey. So Zahira kata sudah bekerja kan? Okey. Boleh tak Zahira ceritakan dulu latar belakang Zahira, pekerjaan Zahira, Zahira punya apa orang kata, keluarga, hobi Zahira, sedikit lah tentang. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya bekerja sebagai F&B di sebuah Kerja passport lah. di sebuah kedai tingkat lah. Hobi saya, saya suka membaca buku. Kalau ada free time ke, saya suka baca buku, ataupun saya tu saya selalu mendengar lagu sambil buat kerja rumah. Jadi Zahira ada berapa adik-adik? Saya dengan adik saya, tapi dua beradik saya. Oh, adik lelaki ke perempuan? Adik saya perempuan. Oh, perempuan. Okey, Zahira kata tadi Zahira bekerja kan? Okey, so sepanjang Zahira bekerja tu, dari maknanya lepas dari SPM tu terus bekerja lah. Ya betul. Oh, okey. So, akhirnya kita dah cakap pasal latar belakang Zahira, family dan sebagainya. So, okey, hari ini tujuan asal Zahira, matlamat Zahira datang ke sesi kaunseling ni, boleh saya tahu? Hanya untuk berluang ke, untuk mencari solusi? Matlamat saya datang ke sesi kaunseling ni, saya nak meluahkan perasaan saya yang terpendam selama ni, yang tak dapat saya luahkan. Saya nak luahkan. Jadi matlamat Zahira hanya nak meluah lah, bukan nak cari dalam penyelesaian. Okey. So, boleh Zahira ceritakan sedikit ataupun apa yang sebenarnya masalah yang membelenggu Zahira sehingga membawakan Zahira kepada nak pergi sesi kaunseling macam tu. Okey, saya masih saya ni memang selalu rasa tak puas hati dengan ibu saya. Saya rasa saya biasa rasa nak marah. Sebabnya saya rasa ibu saya ni macam tak adil. Sebab saya dulu waktu habis SPM, saya nak sambung belajar. Saya ada nak mohon UPU untuk masuk universiti. Tapi sebab keputusan saya tak mengizinkan saya tak berapa nak mengikuti syarat apa yang universiti nak. Maksudnya biasa-biasa je lah. Jadi saya tak dapat tawaran universiti. Satu universiti pun saya tak dapat. Dan saya dah buat rayuan pun saya masih tak dapat. Oh, maknanya masih tak dapat lah walaupun Zahira buat rayuan. Tapi walaupun saya tak dapat tawaran universiti, rezeki saya dapat tawaran SPPM. Saya nak sambung SPPM lah. Tapi memang saya teringin lah nak sambung kan. Tapi bila saya bagi tahu ibu saya yang saya dapat tawaran SPPM, ibu saya tak benarkan saya pergi. Sebabnya ibu saya rasa pergi SPPM tu macam membuang masa, macam tak ada masa depan. Tapi saya macam berkeras juga, saya nak juga sambung belajar. Tapi ibu saya tetap tak bagi. Ibu saya kata daripada sambung belajar SPPM, lebih baik pergi kerja. At least boleh bantu juga.
Jadi maksudnya dekat situ apa tu Ibu Zaira tak izinkan lah Zaira pergi sambung STP tu sebab dia rasa Ibu Zaira rasa benda tu tak memberi jaminan tu dapat sambung degree di RTTA mana-mana lah. Jadi maksudnya Zaira result Zaira tu biasa-biasa je. Apa sebab Zaira rasa apa sebab Zaira dapat result sebegitu? Maksudnya mungkin waktu sekolah dulu Zaira aktif sukan ke macam mana? Sebab saya kan saya hanya dapat 3A saja. Dengan kawan-kawan lain percaya menang lah. Saya jadi result saya jadi macam ni sebab saya ni seorang yang itulah saya aktif sukan. Saya aktif dalam bola jaring. Saya sering tak masuk kelas. Sering pergi latihan, pergi perlawanan. Kadang seminggu memang tak masuk kelas langsung. So bila jadi macam tu, mula saya fikir, mungkin waktu siang saya tak masuk kelas, tak apa. Malam saya boleh baca buku sendiri, study sendiri kan. Tapi bila balik pada latihan kita dah jadi letih, memang tak buka buku langsung lah. Sampai nak ambil SPM, masih ada sikit lah perlawanan tu macam akhir-akhir. Habis pada tu memang bila saya dah banyak lagi tak masuk kelas, saya jadi tak faham. Even saya suruh kawan-kawan ajar pun macam masih blur lagi. So bila nak ambil SPM, dia jadi lagi lost lah. So sebab itulah faktor keputusan SPM saya tak bagus. Tadi Zahira cakap Zahira tahu lah apa penyebab Zahira dapat result macam tu kan. Jadi bila boleh saya tahu masa dapat result tu apa reaksi ibu Zahira time tu? Ibu saya dia kecewa. Tapi dalam masa yang sama dia rasa nak marah pun ada jugalah sebab saya ni budak aliran sains. Result saya dulu tak teruk lah, macam selalunya 5A macam tu kan. Tapi kali ni memang merosot teruk. So ibu saya macam, walaupun benda tu dah terjadi, tapi dia macam, saya tahu dia marah. Tapi dia tak ada lah marah on the spot kat situ kan. Sebab dia target saya ni macam dia target masuk universiti yang hebat-hebat kan. Sebab aliran sains mungkin boleh masuk sambung untuk sains juga kan. Tapi sebab result macam tu, saya memang kecewa dan sangat marah lah. Jadinya ibu Zahira ni rasa kecewa lah sebab pada mulanya Zahira ni merupakan anak harapan lah macam tu. Okay. Jadi boleh saya tahu apa Zahira punya cita-cita tu lah. Maksudnya Zahira dari SPM hari tu, selepas saja habis SPM, Zahira rasa cita-cita Zahira tu nak sambung kos apa dan nak jadi apa? Cita-cita saya dulu ni saya nak jadi seorang guru. Tapi bila saya dah ambil aliran sains, saya tengah nak sambung aliran sains jugalah, which is saya nak jadi doktor vet, doktor highlight. Jadi bila dah result saya tak okey kan, nak sambung untuk aliran sains, saya macam kalau saya ambil STPM, paling-paling pun saya boleh sambung course business. Saya tak kisah, saya pun minat juga business. Jadi tapi sebab ibu saya tak benarkan saya sambung STPM,
Jadi saya pun macam sekarang ni saya dah macam berputus asa pun macam ada juga. Macam saya macam cita-cita saya nak jadi businesswoman tu macam dah pudar lah. Jadi Zahira rasa hilang arah lah, tak tahu nak ceburi bidang apa. Okey. Ni Zahira cakap ibu Zahira tak izinkan Zahira untuk sambung SPT lah. Ibu cakap lebih baik Zahira cari kerja, bekerja lah daripada tu pergi berbanding Zahira sambung belajar SPT yang tak memberi kepastian untuk Zahira lah kan. Okey. Bila Zahira dapat tahu ataupun bila ibu Zahira cakap macam tu, apa perasaan Zahira pada waktu tu? Perasaan saya first tu rasa sangat kecewa lah. Sebab kawan-kawan lain semua sambung belajar, dapat tawaran, yang sambung STP pun ada. Dan yang kedua, saya rasa marah juga. Saya marah sebab ibu saya macam, saya tak tahu kenapa ibu saya tak bagi saya sambung SPPM. Kenapa ibu saya rasa SPPM ni tak jamin masa depan. Ibu saya lebih shortkan untuk bekerja. So dekat situ macam perasaan ada sebab kita nak Sahaja ubah hidup family macam tu lah. Okay. So Zahira rasa yang ibu Zahira ni tak sayang Zahira, tak mau mendengar Zahira punya pendapat lah. Okay. So Zahira rasa apa tindakan Zahira bila ibu Zahira cakap ibu tak bagi Zahira, ibu tak izinkan Zahira sambung aktiviti. Jadi apa tindakan, apa yang Zahira buat? Mula-mula tu bila dapat tahu ibu tak bagi tu, sebenarnya saya berkeras jugalah. Saya nak isi juga orang ke STP tu. Tapi saya takut jugalah, takut kalau dapat betul-betul kan, teruklah saya kena marah dengan ibu. So lepas tu saya macam reda je dah ibu tak bagi kan. So saya proceed je, saya cari kerja lah lepas tu sebab dah ibu tak bagi kan. So daripada situ saya cubalah cari kerja-kerja yang ada dekat sekitar kawasan perumahan sini. Jadinya Zahira ambil inisiatif untuk cari kerja lah berbanding duduk saja rumah macam tu. Okay. So lepas pada peristiwa yang mak Zahira ni, ibu Zahira ni tak bagi sambung belajar SPT, bagaimana boleh saya tahu bagaimana Zahira punya hubungan kekeluargaan dengan ibu dan adik Zahira? Hubungan selepas ibu saya tak bagi saya sambung tu, hubungan saya dengan ibu macam saya kurang bercakap jugalah. Saya tak tahulah ibu saya perasan ke tak. Tapi macam setiap kali saya nak pergi kerja ke apa, saya akan pergi macam senyap-senyap lah. Sebab saya macam kecewa lah apa ni saya buat kan. Lepas tu kalau balik kerja pun saya balik kerja malam kan, kerana ibu saya dah tidur. Jadi ibu saya pun tak perasan saya balik. So di situ hubungan saya dengan ibu saya tak berapa nak akrab lah. Kalau dengan adik saya pula, nak kata rapat sangat tu tak juga. Sebab adik saya sekarang ni dia sambung belajar, jadi dia tak ada kat rumah sangat lah. So jarang kontak. So kalau kat rumah tu ada saya dengan ibu saya je. So saya pula bekerja dari pagi sampai malam. Even weekend pun saya kerja. Jadi hubungan saya dengan ibu saya tu, saya jarang lah berkomunikasi, jarang bermesra rapat sebab saya pun busy. Jadi ibu pun busy bekerja lah. Maknanya ibu Zahira bekerja. Jadi Zahira ada cakap yang ibu Zahira ni bekerja kan? Boleh saya tahu ibu Zahira bekerja dalam bidang apa? Okay, ibu saya ni dia kerja office sebagai kerani. Tapi sejak COVID melanda,
hari tu ibu saya diberhentikan kerja. Jadi sekarang ni dia duduk rumah lah. So maknanya Zahira keperluan keluarga tu hanya ditanggung sepenuhnya oleh ibu Zahira lah. Bapa Zahira dah tak ada kan. Jadinya selepas saja ayah Zahira dah tak ada tu, meninggal tu, Zahira maknanya semuanya adik Zahira dengan Zahira ni bergantung sepenuhnya kepada pendapatan ibu Zahira lah. Keperluan penting macam bil air, bil elektrik semua atas ibu saya lah. Tapi kalau macam apa yang saya nak sesuatu tu, saya duit kerja yang saya kerja lah. Sebab ibu saya akan fokus dekat adik saya, sebab adik saya kan sambung belajar. Jadi duit tu untuk keperluan rumah dan untuk adik saya berbelanja. Jadi apa boleh saya tahu? Tadi Zahira kata ibu lebih fokuskan kepada adik. Boleh saya tahu apa yang menyebabkan Zahira rasa yang ibu ni terlalu fokus, apa yang adik nak tu, keperluan adik tu dipenuhi. Jadi apa situasi atau peristiwa yang pernah berlaku yang Zahira rasa ibu ni tak sayang aku, ibu ni rasa macam apa orang kata lebihkan adik. Adik saya ni dikatakan lagi pandai dari saya lah. Sekarang ni dia baru masuk sambung belajar di IPG. Jadi memang mak saya memang target dia masuk IPG. So bila dia dapat masuk IPG tu, memang mak saya lebihkan dia lah. Macam apa yang dia nak, semua dia dapat. So bila saya tengok cara layanan ibu saya terhadap adik saya tu, saya rasa macam mak saya ni macam berat sebelah, macam bias lebih kepada adik saya. So saya rasa macam ibu saya ni tak sayang saya kan. Saya ni kerja, kadang duit kerja saya pun saya bagi dekat ibu saya juga. Tapi ibu saya macam tak nampak hasil saya tu. Dia memang dia nampak, dia nampak adik saya sebab ada masa depan untuk menjadi cikgu, sebab dah masuk ITC. So dia lebih-lebihkan lah. Dia memang sayang. Mak Zahira ni rasa macam Zahira ni macam tak kabur lagi masa depan macam tu lah. Okay, so bagaimana Zahira punya tindakan lepas kalau Zahira kan macam dah penat balik kerja kan, lepas tu nak pula nampak mak Zahira tu macam selalu lebih-lebih ke adik. Apa adik nak semua dapat, tapi Zahira ni tak dapat apa yang Zahira nak. Zahira pula terpaksa kerja untuk cari duit untuk bantu financial keluarga, dan dalam masa yang sama usahakan sendiri untuk dapatkan apa yang Zahira nak kan. Apa setiap benda yang Zahira nak, Zahira kena guna duit sendiri, usahakan sendiri untuk dapatkan. Tapi adik Zahira pula kalau nak apa-apa dia minta je dekat mak Zahira macam tu. Jadi bagaimana selepas pada itu kan, bagaimana hubungan di antara Zahira dengan adik Zahira kalau dia balik? Tadi Zahira kata dia duduk IPT jarang balik. Jadi waktu cuti tu macam mana hubungan Zahira dengan adik Zahira? Mula tu kita bila dah lama tak jumpa, jadi rindu jugalah. Mula tu macam okey lah kan, kadang-kadang saya pun belanja dia apa semua kan. Tapi bila dia balik rumah lama kan, lama-lama tu saya rasa macam menyampah pula, rasa annoying pula. Sebab tindakan mak saya tu, adik saya tu okey je, cuma layanan mak saya dengan terhadap adik saya tu buatkan saya jadi meluat dengan adik saya. Sebab dia nak apa semua dia dapat kan. So macam bila saya minta apa-apa dekat mak saya tu, memang sukar lah nak penuhi permintaan saya. Jadi bila saya tengok adik saya tu, apa yang dia nak dia dapat tu, kadang saya rasa geram pun. Ada juga macam kadang-kadang tu mula dia minta macam benda yang biasa-biasa kan.
Lama-kelamaan tu saya rasa macam bila apa yang dia dapat tu, dia akan minta yang berlebih-lebih pula. Jadi saya rasa, oh aku dah lah tak dapat apa yang aku nak. Bila dia dekat turn dia pula, dia nak benda mahal pun mak saya layankan juga. So saya rasa macam menyampah juga. Jadi Zahira rasa macam itu beri beban dekat Mak Zahira lah. Sebab duit gaji Mak Zahira, pendapatan Mak Zahira tu banyak digunakan untuk penuhi keperluan adik Zahira. Okay. So apa lagi selain daripada keperluan Ibu Zahira selalu selalu memenuhi keperluan, memenuhi kehendak adik Zahira ni, apa selain apa perkara selain daripada itu yang membuatkan Zahira rasa annoying dengan adik Zahira dekat rumah waktu dia ada kat rumah? Tentunya mungkin mak layan adik lebih ke, ataupun adik rasa nak macam teringin nak makan apa-apa semua macam dapat gitu ke apa? Boleh katakan macam tu juga. Macam kami ada satu motor dengan satu kereta. Kereta tu jaranglah guna. Tapi bila adik saya balik, mak saya gunalah kereta tu, bawa dia jalan-jalan. Kadang dia pun pergi beli makanan yang macam yang mewah sikit kan kadang-kadang jarang tunggu dia balik je baru beli. Tapi kadang-kadang tu dia beli makanan yang mewah tu, kadang dia pun tak beli kat saya sebab saya pun mak saya kan dekat sebelahan. Jadi saya rasa Kecewa lah, sedih. kecewa saya. Bila macam tu saya rasa bila dah dia ni nak balik ke kampus dia semula kan, Rasa berbuat lah, rasa iri hati gitu. Okay, jadi Zahira rasa Mak Zahira ni macam berat sebelah lah terhadap adik Zahira, menyebabkan Zahira rasa macam terasing. Macam tu. Okay. So, Zahira kata tadi Zahira bekerja kan. Okay, pernah tak Zahira macam ceritakan dekat dekat kawan Zahira ke tentang masalah ni ke macam mana? Pernah? Dan macam mana hubungan Zahira antara rakan-rakan sejawat? Masalah ni saya tak pernah nak kongsi dengan kawan sekerja sebabnya saya takut saya punya masalah ni takut tersebar. Jadi saya hanya pendam je lah saya punya perasaan tu, masalah tu. Tapi hubungan dengan kawan-kawan sekerja tu okey je. Kadang-kadang bila misalnya tak dapat masuk kerja shift malam, ada yang sudi gantikan. Jadi kami saling bantu-bantu. Jadi hubungan saya dengan kawan sekerja tu tak ada masalah lah, okey saja. Jadi environment, Zahira rasa environment dekat tempat kerja lebih positif lah berbanding dekat rumah. Okay. So tadi saya dah dengarkan lah, Zahira pun dah berkongsi dengan saya tentang masalah, bagaimana reaksi Ibu Zahira, apa yang Ibu Zahira buat, apa yang Ibu Zahira cakap yang membuatkan Zahira ni rasa kecewa, sedih dengan Ibu Zahira. Dan masa yang sama Zahira ni rasa iri hati dengan adik Zahira disebabkan tingkah laku dan sikap Ibu Zahira yang tidak adil dalam memberi kasih sayang terhadap Zahira dengan adik Zahira. Okey, untuk membantu Zahira, saya ada satu teknik lah. Teknik ni dinamakan sebagai teknik kerusi kosong. Okey, so saya akan sediakan dua kerusi lah. Satu kerusi, satu tapi Zahira ni akan melakonkan dua watak, di mana Zahira akan melakonkan watak sebagai ibu Zahira dan diri Zahira sendiri. Okay. So saya ada sediakan dua buah kursi lah, di mana Zahira perlu lakonkan dua watak. Satu watak sebagai ibu Zahira, dan satu lagi kursi sebagai watak sebagai diri Zahira sendiri lah. Okay. Sebelum tu saya nak Zahira betulkan tempat duduk dulu lah. Sekarang ya. Untuk keselesaan Zahira, bila Zahira dah selesa kan. Okay.
Okey, dah ses ya. Okey, boleh renggangkan kaki dulu untuk tenang dulu. Okey. So, Zahira boleh tarik nafas dulu. Okey. So, okey. Untuk yang ni, Zahira, okey. Saya nak Zahira tutup mata dahulu. Okey. Bila dah tutup mata, saya nak Zahira cuba recall semula keadaan peristiwa masa terjadinya tu yang menyebabkan Zahira rasa mak Zahira ni tak sayang Zahira, tak adil dengan Zahira, selalu suka lebih-lebihkan adik Zahira. Jadi apakah momen-momen gaya bahasa badan ibu Zahira yang tak masa tu peristiwa yang mana yang membuatkan Zahira rasa marah terhadap ibu Zahira, dan peristiwa di mana ibu Zahira ni tak benarkan Zahira, tak izinkan Zahira untuk melanjutkan pelajaran di peringkat SPTM. Jadinya Zahira kena bayangkan semula mimik muka, bahasa badan, nada suara ibu Zahira sewaktu itulah. Okay, so Zahira dah jumpa peristiwa itu, dah boleh bayangkan, dah boleh recall. Okay, so Zahira boleh buka mata semula. So Zahira, saya nak Zahira berpindah ke kursi sebelah ini dulu lah sebagai ibu Zahira. Okay. Jadi saya nak Zahira ceritakan keadaan peristiwa semasa itulah ibu tak benarkan Zahira melanjutkan pelajaran di tingkat SPT. Dengan gaya bahasa badan, nenek muka, ada suara ibu time tu marah ke, Zahira rasa gerul ke dengan ibu. Jadi Zahira boleh lakonkan lah apa keadaan peristiwa sebenar. Ibu tak bagi Zahira sambung SPPM sebab SPPM ni tak jamin masa depan, tak jamin Zahira boleh sambung degree, dapat kos yang bagus. Itulah ibu suruh belajar rajin-rajin waktu SPM. Kamu asyik aktif sukan, tengok result kamu dah tak bagus, dah tak dapat mana-mana tawaran universiti. Ibu tak benarkan Zahira sambung SPPM sebab SPPM ni bukan yang jamin masa depan sangat. Lagipun kamu belum tentu dapat tahu kamu dapat sambung degree dengan kos yang kamu nak. Jadi ibu nak kamu bekerja setelah habis SPM. Itulah waktu SPM kamu banyak aktif sukan, banyak join tournament lah, perlawanan, latihan. Tengok result kamu tak bagus langsung, tengok satu tawaran pun kamu tak dapat masuk universiti. Kalau kamu sambung SPPM, ibu tak boleh nak sara kamu, kos dia mahal. Jadi lebih baik kamu bekerja sahaja. At least kamu ada juga duit sendiri, ada pendapatan. Ibu memang tak benarkan Zahira sambung SPPM. Okey, seterusnya saya akan minta Zahira duduk kat sini lah, menjawab semula apa yang Zahira jawab waktu ibu cakap macam tu lah. Okey, boleh. Boleh. Tapi ibu, kawan-kawan lain semua sambung belajar. Even ada yang sambung SPPM, tapi dia buat okey je ibu. Saya pun nak sambung juga SPPM sebab saya pun nak ada masa depan yang cerah macam kawan-kawan juga. Saya tahu kerja pun okey, bagus, ada duit sendiri. Tapi saya nak juga sambung SPPM. Walaupun saya dah lari bidang waktu sekolah dulu, saya nak juga sambung SPPM tu. Okey, Zahira boleh ubah balik kat sini untuk balas balik selepas Zahira mendengar Zahira meluahkan pada ibu Zahira apa reaksi ibu pula selepas tu. Selepas orang kata Zahira berkeras juga nak sambung belajar SPP, apa reaksi ibu Zahira maklum balas beliau lah. Kamu ni memang degil Zahira. Kamu tak dengar langsung apa ibu cakap. Kamu nak sambung, kamu sambung lah. Kamu tahu tak, adik kamu walaupun dia sambung LPG, yurannya tak semahal SPPM, hanya bayar sekali itu sahaja.
Kemudian ada allowance. Bukan macam SPPM, 100% ibu kena tanggung. Kalau adik kamu tu hanya sekali sahaja ibu kena tanggung, selebihnya bergantung kepada allowance. Kalau kamu berkeras nak sambung juga, kamu sambunglah. Ibu tak nak tanggung, kamu tanggunglah sendiri. Kamu usahalah sendiri macam mana nak dapatkan duit untuk sambung SPPM tu. Okay. So saya nak minta Zahira berbalik semula petisi diri Zahira lah. Okay. Selepas Zahira mendengar Ibu Zahira punya maklum balas, apa yang Zahira rasa, apa balasan Zahira waktu tersebutlah, apa reaksi Zahira? Begitu. Zahira seperti itu rasa Zahira terdiam sajalah. Tergedu, diam, tak tahu nak cakap apa. Okey. Jadi saya akan menggunakan konsep ataupun prinsip here and now lah, di mana apa sebenarnya Zahira nak cakap dekat Ibu Zahira, tapi Zahira tak tercakap, macam tergedu tu, tapi dalam hati Zahira masih nak cakap sesuatu kan, tapi rasa sedih itu membelenggu, membuatkan Zahira rasa macam tergedu. Jadi kita akan menggunakan konsep ataupun prinsip here and now. Jadinya Zahira boleh cakap dan luahkan apa sebenarnya Zahira nak cakap pada waktu itu, tapi waktu itu Zahira tak terungkap perasaan-perasaan ataupun kata-kata terhadap Ibu Zahira. Zahira boleh bayangkan Ibu Zahira dekat sini lah, apa yang Zahira nak cakap dekat Ibu. Ibu, sebenarnya Zahira tertanya-tanya juga, sudah lama lah tertanya-tanya sebab kenapa Ibu tak bagi Zahira sambung SPPM ni. Sebabnya sekolah yang Zahira dapat tawaran tu tak jauh pun dari rumah kalau nak sambung pun. Tapi Zahira masih dibelenggu dengan pemikiran yang kenapa Ibu tak bagi Zahira sambung SPPM. Sebab SPPM ni bukannya duduk asrama pun, masih duduk di rumah. Jadi Zahira rasa kecewa dan bertanya-tanya juga, sebab kalau Zahira tanya je mesti Ibu diam. Kenapa Ibu tak nak bagi tahu? Sebab Ibu tak nak bagi Zahira sambung SPPM. Jadi sekarang ni Zahira nak tahu jugalah sebabnya kenapa Ibu tak bagi sambung SPPM. So saya nak minta Zahira berbalik kepada kursi Ibu Zahira lah. Okay. Jadi waktu ni Zahira nak cakap apa yang di pihak Ibu Zahira sebenarnya. Apa yang sebenarnya Ibu Zahira nak Ibu Zahira cakap pada Zahira. Zahira, Ibu minta maaf. Ibu bukannya tak bagi Zahira sambung SPPM, tapi Zahira sendiri pun tahu kan, Ibu dah kena dibuang kerja sejak COVID. Jadi duit Ibu tu tak cukup untuk tampung iuran SPPM, nak beli buku-buku lagi. Jadi sebab itulah Ibu tak benarkan Zahira sambung SPPM, sebab Ibu kekurangan duit. Duit tu Ibu lebih baik untuk keperluan rumah, barang-barang semua. Jadi memang ibu tak cukup duit untuk tampung iuran SPPM Zahira. Sebab itulah Ibu tak bagi Zahira sambung SPPM dan lebih baik bekerja. Dan juga Ibu bukannya tak sayang Zahira atau lebih-lebihkan adik. Cumanya waktu Zahira nak sambung belajar tu, Ibu baru dibuang kerja. Jadi Ibu memang tak cukup duit. Kalau untuk adik pula, Ibu baru dapat kerja. Jadi cukuplah duit Ibu tu untuk tampung iuran adik sedikit. Jadi Zahira janganlah fikir yang Ibu tak sayang Zahira. Ibu sayang. Ibu layan sama rata je. Cumanya Ibu tak cukup duit untuk tampung iuran SPPM Zahira. Okay, so saya nak so kita selesailah untuk buat buat teknik ni. Jadinya saya nak Zahira berbalik kepada kursi Zahira lah. Okay.
Okay, so saya nak Zahira betulkan tempat duduk semula lah. Kita untuk teruskan sesi kita. Okay, so daripada tadi kita dah buat teknik kursi kosong dan Zahira pun dah meluahkan apa yang Zahira rasakan. Apa yang Zahira nak cakap dekat ibu pun Zahira dah keluarkan, dah luahkan kan. Okay, lepas buat benda tu apa yang Zahira rasa? Saya rasa lega sebab saya dapat tahu sebabnya kenapa ibu saya tak bagi saya sambung SPM, dan saya dapat memahami ibu saya, dan saya dapat tahu juga yang selama ni saya asyik fikir ibu saya tak sayang saya, tapi sedangkan ibu saya sayang je sebenarnya, cuma masalah kewangan tu yang menyebabkan saya salah faham dengan ibu saya. Okay, jadinya Zahira pun dah mula sedar lah yang di mana bukannya ibu tak sayang Zahira ataupun lebih ke adik, cuma dia waktu Zahira nak sambung belajar itu, ibu Zahira dah dibuang kerja, jadinya tak cukup lah duit kewangan untuk tampung Zahira belajar. Dan waktu adik Zahira pula, ibu Zahira pun dah dapat kerja baru, dah apa orang kata, dah stabil lah sikit kewangan tu, dah dapat memenuhi sedikit kelengkapan adik lah. Jadinya lepas dah tahu perkara sebenar sebab ibu Zahira tak izinkan Zahira lanjutkan pelajaran ke SPTM tu, apa rasa Zahira? Rasa kita sedih ke dengan keadaan ibu ke macam mana? Rasa bersalah ke? Saya rasa sedih dan bersalah juga lah, sebab saya selalu fikir negatif. Sebab ibu saya tak sayang saya lah, ibu saya tak nak saya sampai belajar lah, ibu saya tak nak tengok masa depan saya lah. Tapi sedangkan ibu saya sebenarnya dia nak je saya sambung, tapi sebab tak ada duit, dia jaga keadaan dah tak mengizinkan ibu. Jadi Zahira pun dah berlapang dada lah. Jadinya Zahira pun dah lega lah sebab dapat tahu sebab tujuan asal ibu Zahira tak izinkan Zahira. Okay, so sebenarnya ibu Zahira ni bukanlah tak sayang Zahira, sebabnya sebenarnya dia ni tak mampu untuk membiayai yuran-yuran buku dan sebagainya untuk Zahira melanjutkan pelajaran. Okay, so apa yang jadi Zahira dah rasa lega dah lah, rasa tenang bila dah meluar, dah buat sesi, dah buat teknik sebagainya. Zahira rasa tenang lah. Okay, jadi saya harap benda ni dapat membantu Zahira lah sedikit berkenaan dengan unfinished business Zahira dengan ibu Zahira lah dan adik Zahira. Jadinya mungkin lepas ni bila Zahira dah tahu sedikit ni tentang sebab-sebab ibu Zahira tak izinkan Zahira ni, mungkin hubungan Zahira boleh lebih rapat lah, lebih rapat lah antara Zahira dengan adik Zahira, Zahira dengan ibu Zahira. Jadinya kita pun boleh mengakhiri sesi kita lah setakat ini saja. Saya harap Zahira dengan sesi ini dapat membantu Zahira untuk lebih lebih tenang lah, lebih orang kata lebih ringan lah beban dalam hati Zahira, sebab Zahira dah dapat luahkan apa yang terpendam dalam hati Zahira lah, dan dapat tahu sebenarnya apa sebab ibu Zahira ni tak bagi Zahira sambung belajar. Okey, jadi saya harap sesi ni akan berakhir. Saya rasa sesi ni akan berakhir sampai di sini je lah. So selepas ni kalau Zahira ada masalah lagi ke, ada rasa ada isu-isu yang timbul lagi ke, Zahira boleh datang berjumpa dengan saya lah, ataupun hubungi saya terlebih dahulu untuk kita kita buat satu sesi lagi untuk Zahira boleh ceritakan lah dalam sesi seterusnya tu kalau Zahira ada masalah ataupun isu-isu yang berbangkit lagi. So sampai di sini saja kita punya sesi individu counselling kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Zahira sebab sudi meluangkan masa, sudi bersikap terbuka lah, berkongsi masalah Zahira supaya saya dapat membantu Zahira untuk mendorong Zahira
untuk mencari sesuatu untuk mencapai matlamat Zahirah lah. Okey, terima kasih. Okay, so tadi balik datang sendiri kan? Okay. So saya harap Zahirah hati-hatilah balik. Semoga selamat sampai. Lepas tu Zahirah tadi tak breakfast lagi kan? So bolehlah makan dahulu kan. Saat ni gastrik ke apa pula kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.